Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita bersiaran lagi pada kelas Al-Quran Taman Melawati. Jadi apa khabar Ustaz Fazli, apa khabar anak-anak murid ataupun ibu bapa yang menghantar anak-anak kepada ataupun menghantar anak-anak mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran tajwid di kelas Al-Quran Taman Melawati Ustaz Fazli. Alhamdulillah, kita telah lama juga tidak bersiaran, khususnya bagi kelas Taranum lah, bagi kelas Taranum disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Alhamdulillah, ini yang kita katakan sebagai satu alternatif lah untuk kita menyambung ataupun meneruskan kita kata perbincangan kita ataupun kelas kita dalam tajuk ataupun dalam kita kata satu lagi bidang Al-Quran yang perlu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik, ayah-ayah, untuk kita juga mendalami, iaitu kita katakan sebagai Taranum, ilmu Taranum ataupun bidang Taranum Al-Quran. Baik, jadi untuk perkongsian kali ini saya mengambil perkataan untuk kita refresh balik Ustaz Fazli. Kita nak refresh balik kita punya kelas Taranum ni. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, ayah-ayah, ibu bapa yang menghantar anak-anak di kelas Taranum, di kelas Al-Quran Ustaz Fazli. Kita nak mulakan semula ataupun nak refresh balik apa yang dikatakan dengan Taranum itu. Baik, jadi Taranum ini merupakan yang kita katakan sebagai satu disiplin ataupun kita kata satu seni lah, satu seni suara. Satu seni suara. Sama juga lebih kurang macam kita tengok orang duk menyanyi ataupun orang menasyid dan sebagainya. Lontaran suara itu ialah lontaran suara yang menggabungkan tangga-tangga suara, tangga-tangga suara untuk menjadikan dia ada naik turun dalam lontaran suara itu. Begitu juga dengan Taranum yang dalam Al-Quran, kita melihat orang baca ada turun naik, ada naik, ada turun, ada mengolahkan suara. Itu juga dikatakan sebagai seni suara, tapi dalam bentuk Taranum Al-Quran, yang mana kita nak menyusun ataupun nak membentuk, nak mengolah tangga-tangga suara. Baik, jadi untuk urusan kali ini, bagi edisi khas ataupun kita kata edisi kelas Taranum Ustaz Fazli, kelas Al-Quran Taman Melawati, saya nak bawa tuan-tuan untuk kita refresh dan untuk kita dalami ataupun untuk kita expose kita punya minda kita dengan apa itu Taranum. Taranum tadi kita kata menyusun tangga suara. Baik, jadi macam mana yang nak dikatakan menyusun tangga suara, iaitu tangga suara, saya bawakan pada tuan-tuan konsep ialah biasa tuan-tuan adik-adik ataupun kita pernah bincang dulu pun masa dekat kelas secara fizikal di Taman Melawati tu, kita nak gunakan kaedah do re mi. Do re mi. Pada kaedah do re mi itu kita kata ada do re mi itu ialah merupakan dalam muzik kita katakan sebagai not lagu lah, not muzik, not lagu. Jadi dalam Taranum kita kata not suara ataupun tangga-tangga suara yang kita perlu ada dan perlu biasakan dalam kita membaca Al-Quran secara bertaranum. Baik, kita terus saja do re mi. Do re mi fa sol la ti do. Jadi kalau tuan-tuan adik-adik perhatikan, pada do re mi tadi itu ialah ada tangga-tangga suara. Tangga-tangga suara, kita pakai istilah tangga-tangga suara lah. Do re mi fa sol la ti do. Jadi tangga suara tu dapat ke tidak? Sepatutnya boleh buat lah, maksud kan. Jadi tangga suara ni dia berturutan
Tangga tu betul-betul tadi kita bawa daripada bawah ke atas. Do, tangga paling bawah. Do, naik sikit. Re, mi, fa, so, la, ti, do. Itu paling atas. Tangga suara. Jadi, kalau daripada atas ke bawah, do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Paling bawah. Do. Itu tangga suara. Jadi cuba tuan-tuan buat. Cuba tuan-tuan, adik-adik, cuba buat dengan saya. Kita mula sama-sama. Ustaz Fazli boleh sekali. Kita cuba. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Dapat tak tu tangga tu? Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Atas tu. Daripada atas ke bawah pula. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Tu dia. Jadi tangga suara tu dapat buat ke tidak? Sepatutnya boleh buatlah. Okay, jadi tangga suara ni penting sebab apa? Penting kerana bila kita nak baca ayat Quran tu, kita nak masukkan tangga-tangga suara tadi tu. Contoh kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Him. Tu tangga suara tu hujung tu. Bismillah. Tu tangga suara. Kalau kita tidak mengapplykan tangga suara tadi itu, dia akan jadi bacaannya mendatar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je. Kita nak cuba contoh. Nak cuba mengapplykan tangga suara tadi itu supaya bacaan kita tu ada. Dalam Taranum kita nak apa? Kita nak bacaan yang ada naik turun yang disusun dengan baik. Jadi naik turun tu macam mana? Naik turun tadi tu ialah nak menggunakan tangga suara tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tangga suara tu. Setiap pergerakan tu ialah merangkumi tangga-tangga suara tadi dalam tu. Dalam apa tadi? Dalam yang do, re, mi tadi tu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi dalam do, re, mi tu kita contohkan daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Kita nak supaya kita terbiasa dengan setiap tangga suara tadi tu. Jadi kalau kita sukar untuk menggayakannya, maka kita perlu praktis lagi supaya kita boleh menggayakan tangga suara dalam do, re, mi tadi itu secara spontan dan tidak mengulang-ulang tangga suara. Contoh yang dikatakan mengulang tangga ni ataupun kita kata sumbang dalam tangga suara tu, contoh kalau kita buat do, re, mi kan naik kan. Kalau seterusnya fa, so, la, ti, do. Tu semua kita mengulang tangga yang awal tadi tu. Sepatutnya do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Setiap tu ada tangga. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Daripada atas ke bawah. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Macam tu. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu
Itu contoh. Kita membaca Al-Quran dengan bertarannum, dan kita menyusun ataupun kita menggayakan tangga-tangga suara tadi itu yang kita susun. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Hi. Nah, itu tangga suara. Jadi kalau kita tidak menggayakan tangga suara, maka dia akan jadi mendatar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je. Bacaannya mendatar. Bila suruh baca, okey baca. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je, suaranya pun macam tu je keluar. Jadi dalam tarannum ni, kita mulakan perkongsian kita pada kali ini secara maya ni, untuk kelas tarannum, kelas Al-Quran Tamam Melawati Ustaz Fazli ni. Kita nak bawa tuan-tuan adik-adik sekalian untuk kita memahami ataupun mengenali yang kita katakan tarannum, iaitu menyusun ataupun menggayakan tangga-tangga suara tadi itu. Jadi Bismillah, suara kita, projek suara kita tu, kita nak masukkan tangga suara yang atas tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Tangga tu Hi. Jadi untuk kali ni kita nak kongsikan yang tu dulu, ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dari segi kita kata kita nak cerita pasal tangga suara. Baik, itu tangga suara. Jadi contoh tadi tu kita buat, kita gunakan bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cuba tuan-tuan buat dengan saya, adik-adik buat dengan saya. Ustaz Fazli pun boleh sekali. Kita cuba gayakan dan kita nak cuba bacaan kita tu, kita masukkan tangga suara dan kita susun tangga suara tu supaya dia ada bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin sebelum ni kita baca him, macam tu je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Him, macam tu je bacaannya. Jadi kita nak tukar him, him, him. Tu. Bismillah. Lonjak sikit suara tu di tangga suara yang atas. Irrahmanirrahim. Him. Him. Itu Jadi boleh adik-adik Ustaz Fazli, adik-adik Ustaz Fazli dan juga makcik-makcik ataupun kakak-kakak, ayah-ayah sekalian yang mengikuti kelas Ustaz Fazli ni, boleh kita cuba menggayakan dan juga cuba kita menambah lagi kecintaan kita terhadap bacaan Al-Quran ni dengan cara kita cuba mengolah cara kita membaca tadi itu dengan memasukkan unsur-unsur tarannum tadi dengan kita kata yang awal-awal ni dengan kita nak bawa ialah dengan cara kita menyusun ataupun menggayakan tangga-tangga suara tadi itu. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa? Okey, baik. Seterusnya, tadi kita telah bincang tangga suara. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada definisi atau takrifan tarannum itu apa. Okey. Tarannum itu ialah dari segi kita kata apa tadi? Ialah istilahnya lagu-lagu Al-Quran. Lagu-lagu Al-Quran yang macam mana yang kita kata tadi yang disusun dengan kita menyusun apa tadi tangga-tangga suara. Baik. Jadi tangga-tangga suara tadi itu kita masukkan dalam bacaan dan kita susun dia turun naik
batu macam tangga. Jadi ataupun kita boleh katakan sebagai satu lenggok bacaan, bentuk bacaan Al-Quran ataupun burdah dalam bacaan Al-Quran, supaya bacaan kita tu lebih indah ataupun lebih memberi kesan kepada orang yang mendengar. Baik. Jadi taranum itu ada dalam kita kata secara ringkasnya dalam dua bentuk lah, iaitu yang pertama ialah bentuk secara mujawad, bentuk secara mujawad. Yang kedua ialah bentuk secara murattal. Mujawad itu yang biasa kita dengar kori-kori duk baca lah, kori-kori duk baca dalam TV kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bentuk mujawad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk mujawad. Satu lagi bentuk murattal ataupun kita kata tadwir, murattal yang biasa kita dengar orang duk baca dalam solat ataupun imam baca dalam solat, Imam Makkah baca dalam solat, ataupun kita baca dalam bertadarus ataupun dalam mula-mula hafalan dan sebagainya, itu murattal. Jadi kita akan baca temponya agak bezanya apa? Bezanya kalau mujawad temponya agak perlahan, agak besar-besar. Kalau murattal temponya agak laju sikit ataupun kita kata kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih cepat sikit. Itu murattal. Jadi sama ada dalam bentuk mujawad ataupun dalam bentuk murattal. Jadi kalau kita faham jenis-jenis taranum, jadi setiap bacaan itu ada senaran dia kepada taranum-taranum yang ada. Baik, jadi kita kata tadi mujawad dan murattal. Jadi yang sekarang ni saya cuba gayakan pada adik-adik, Ustaz Fazli, dan para hadirin, ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama dengan kelas Ustaz Fazli ni. Hari ini kita nak menggayakan taranum secara murattal. Taranum secara murattal. Macam tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ialah bunyi taranum murattal dengan lagu Hijaz. Baik. Ada berapa lagu? Ada berapa jenis lagu? Yang tadi kita dah kata, satu ialah menyusun tanda-tanda suara. Yang kedua kita kata ialah taranum ada dua ada dua tempo, iaitu tempo yang pertama ialah mujawad, tempo yang kedua ialah murattal. Ada berapa jenis taranum? Taranum secara ringkasnya, taranum yang asas yang kita biasa baca ni ada tujuh taranum. Yang pertama yang tadi kita buat contoh murattal Hijaz. Jadi yang pertama dia bukan susunan tapi ini 7 jenis taranum. Hijaz, Jiharkah, Nahawan, Sabah, Ras, Sikah, Bayati. Ada 7 jenis taranum. Hijaz, Jiharkah, Nahawan, Sabah, Ras, Sikah dan juga Bayati. Ada 7 taranum. Ada 7 jenis taranum. Jadi setiap taranum tu dia ada bentuk-bentuk dia. Setiap taranum tu dia ada bentuk-bentuk dia. Dan bentuk-bentuk dalam setiap taranum tertentu ialah bentuk-bentuk yang disusun mengikut tangga-tangga suara yang kita bincang awal tadi tu. Jadi tadi kita contohkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk taranum Hijaz. Bentuk taranum Hijaz ala murattal. Jadi bentuk dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, okey. Jadi tuan-tuan boleh cuba dengan saya. Jadi tadi yang penting apa? Yang penting ialah kita nak menyusun tangga-tangga suara satu. Yang kedua kita nak kita nak bila kita lontarkan suara ketika membaca Quran tu, suara kita mestilah berbeza pada mana kita pada ketika mana kita bercakap. Sekarang ni kita bercakap macam biasalah. Bila kita bercakap, kita sekadar bercakap je lah, kita tidak menggunakan begitu banyak tenaga. Kita just sebabnya bercakap ni dia macam lalu je keluar je kan. Bercakap apa khabar, sihat kan. Ni bercakap kan. Tetapi ketika mana kita nak melontarkan ataupun nak mengeluarkan suara untuk membaca Al-Quran, jadi kita perlukan tenaga. Yang satu ialah tenaga. Kita nak musatkan tenaga. Lepas tu tak nafas betul-betul. Bila kita cakap, kita tak nafas sangat pun tak apa. Sebab kita bercakap kan.
Tapi bila kita mula membaca, sama ada dalam bentuk murattal atau mujawad, kita nak tarik nafas betul-betul. Bila tarik nafas tu ada tenaga, dan kita nak mengeluarkan suara kita tu dengan suara yang ada tenaga. Bismillah. Jadi melontarkan suara, satu dengan menaik nafas yang cukup, yang kedua dengan memusatkan tenaga ataupun suara yang bertenaga, dan kita nak lontarkan suara tu dalam keadaan bertenaga supaya kita boleh menggayakan tadi tu tangga suara, sebab ada tangga suara yang kita lonjak ke atas, lepas tu turun balik, naik balik, macam tu. Jadi dalam bentuk bismillah tadi tu, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan dengan saya sekali, sama-sama. 1, 2, 3. Tarik nafas, jangan lupa tarik nafas dalam. Lepas tu lontarkan. Bismillah. Try suara tu lonjakkan. Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, tu biasa. Jadi dalam taranum kita nak cuba olahkan suara, bentukkan suara, lonjakkan suara, naik turunkan suara tu, main dengan suara tu supaya bacaan tu lebih indah. Baik. Okey. Sekali lagi kita cuba sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hujung tu him. Ini contoh. Salah satu contoh yang kita boleh buat pada taranum Hijaz. Jadi bentuk tu macam-macam sebenarnya. Kalau dah biasa usaha, insya-Allah boleh lebih macam-macam gaya pun. Tapi ini yang Ustaz nak cuba contohkan. Satu contoh yang kita boleh gayakan. Satu, kita nak tunjukkan bagaimana kita nak menyusun tangga suara. Yang satu kita nak contohkan ialah bentuk taranum Hijaz dalam murattal. Dan tadi tu suara yang kita susun dan dia ada turun. Jadi hujung tu him, 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 him. Tu tak masuk. Him, him. Tu baru masuk tangga tu. Kalau him, him, itu kosong, tak tahu tangga apa, suara macam mana ataupun apa. Jadi kita nak cuba fahami yang tu dan cuba nak buat yang tu. Bismillah, lonjak suara. Bismillahirrahmanirrahim. Him, tiga tangga. Him, naik balik. Him. Kalau him, tak jelas tangganya. Him, naik balik. Him. Cuba kita buat yang tu je. 1, 2, 3. Him, him. Tu. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Alhamdulillah. So setakat tu boleh, boleh. Alhamdulillah, baik, insya-Allah. Jadi itu biasakan adik-adik, ayah-ayah, kakak-kakak sekalian, Ustaz Fazli, kita tangga suara. Kita nak olahkan, nak bentukkan, nak masukkan, nak gayakan tangga-tangga suara tadi tu. Okey, seterusnya. Alhamdulillahi tu tangga suara. Alhamdulillahi lonjakkan suara. Jadi itu kita telah menggayakan tangga suara. Alhamdulillahi Jadi kalau tidak menggayakan, dia akan jadi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Macam tu je. Jadi itu bacaan kita biasa dah. Jadi pada hari ini kita nak cuba adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, kakak-kakak sekalian, Ustaz Fazli, kita nak cuba memasukkan ataupun menerapkan yang kita katakan tadi, menggayakan tangga-tangga suara pada do re mi tadi tu pada bacaan kita. Alhamdulillahi Rabb. Okey, cuba sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Tu dia. Sambungan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, Maliki Yaumiddin sambungannya. Ujung Maliki Yaumiddin, din tu kita bawa ke bawah tangga kita. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Macam tu. Jadi kalau kita tak masukkan tangga suara tadi tu, maka dia akan jadi Maliki Yaumiddin. Din. Macam tu je. Jadi Maliki Yaumiddin. Itu gerak perlahan dia nak tunjukkan betapa macam mana kita nak mengolah tangga suara tadi tu. Jadi kalau dah biasa esok, kita boleh buat macam biasa je. Tak perlu nak kita buat gerak perlahan. Maliki Yaumiddin. Okey. Jadi gerak perlahannya Maliki Yaumiddin. Tangga suara, rasakan tangga suara. Maliki Yaumiddin. Macam tu. Okey. Jadi bila kita baca tu, ada naik turun dan naik turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Turun situ. Maliki Yaumiddin. Lepas tu seterusnya naik balik. Iyyaka na'budu wa naik balik. Jadi bila naik balik tu tangga-tangga suara itulah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujung kita bagi tegak dulu. Ini kita nak memvariasikan bacaan kita. Ada tu ada naik turun, lepas tu ada macam tegak dulu, lepas tu turun balik kan. Macam tu Jadi iyyaka na'budu kita naik balik. Iyyaka na'budu wa lonjakkan suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nak lonjakkan suara tu hanya kawalan suara pada tangga-tangga suara tadi tu. Dia tidaklah menjerit, dia tidaklah kita kata kita nak menjerit ataupun nak mengerah suara sangat. Jadi kalau kita biasakan do re mi fa sol la ti do. Ni tidak jerit ti do, tak jerit.
Tapi bagaimana kita mengawal kita punya pelontaran suara tu supaya dia sampai kepada tangga-tangga suara kita nak tadi tu. Jadi perlukan pelatihan. Jadi tuan-tuan boleh latih, adik-adik, adik-adik boleh latih. Anak-anak murid Ustaz Fazli sekalian boleh latih. Nak kena biasakanlah. Bila kita buat selalu, maka kita akan dapat menyesuaikan diri dan kita dapat mengawal suara kita tu supaya kita boleh menggayakan yang atas tadi tu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do. Ini tak jerit. Ustaz tak jerit pun. Tapi macam mana Ustaz boleh buat? Kerana latihan. Maka kita akan rasa kita boleh kontrol suara kita tu supaya dia boleh menggayakan yang tangga yang atas tadi tu. Jadi pada awal-awal ni mungkin bagi yang tak biasa tu dia akan rasa susah sikit lah. Dia akan rasa macam dia nak buat yang bagian atas tu dia akan rasa susah sikit. Dia akan rasa macam ada kesukaran sikit. Sebab apa? Sebab tidak biasa buat ataupun tidak biasa menggunakan tangga-tangga suara yang atas tadi tu. Tidak biasa menggayakan. Jadi maka bila nak buat awal-awal ni rasa perit. Tapi latihan, buat selalu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do. Tu. Bila kita buat selalu, maka kita akan rasa lama kita akan boleh kawal suara tu dengan lebih baik dan secara automatik. Jadi itu perlukan pelatihan lah. Ustaz boleh tunjuk, tapi yang nak menguasai atau nak membiasakan ialah adik-adik sendiri. Dia nak buat selalu. Jadi sama juga tadi macam ayat kita tadi tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kita start pada bawah ke atas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masukkan tangga suara pada waladdallin. Jadi kalau kita tak masukkan tangga suara, maka mungkin dia akan jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu je bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu je. Macam tu je. Kita nak okey. Itu tangga suara tu. Tangga suara yang kita kata kita nyusun je macam tangga. Macam tu. Okey. Daripada bawah ke atas. Ini gerak perlahan. Gerak perlahan. Ghairil maghdubi. Tu tangga dah ke atas. Dubi alaihim waladdallin. Jadi suka untuk Ustaz mengajak adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, ayah-ayah sekalian, Ustaz Fazli dan anak-anak muridnya untuk kita menerapkan membiasakan bentuk-bentuk ataupun menggayakan bentuk-bentuk tangga-tangga suara itu dalam bacaan kita. Boleh buat, insya-Allah semua boleh buat. Bukan kira suara sedap tak sedap saja. Semua orang ada suara, semua orang boleh buat tangga-tangga suara itu. Cumanya bagaimana lagi kita nak membiasakannya dan kita cuba menerapkannya dalam bacaan kita. Jadi itu gerak perlahan. Ghairil maghdubi alaihim. Tu balik. Naik balik. Waladdallin. Tu dia.
Kalau kita tidak memasukkan tangga suara tu, dia akan jadi waladdallin. Macam tu je. Jadi bacaannya tu bacaan yang biasa yang kita kata kosong ataupun yang tak ada irama dan sebagainya. Jadi kita nak masukkan, nak membiasakan cuba tuan-tuan sekali ulang sekali dengan saya. 1 2 3. Gerak perlahan gerak perlahan 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh. Itu gerak perlahan Kalau kita dah biasa, nanti kita tak perlu gerak perlahan, kita terus jelah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia akan keluar macam tu je lah. Secara bersahaja, secara santai. Dan bunyinya bunyi yang kita dah biasa buat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu. Okey, boleh? Saya rasa boleh insya-Allah. Ustaz Fazli dan juga anak-anak murid Ustaz Fazli sekalian, adik-adik, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang sekalian, para pecinta Al-Quran, para peminat Al-Quran, Al-Quran lover kita panggil. Al-Quran lover ataupun Taranum lover. Bagaimana untuk kita hari ini untuk kita berkongsikan, untuk kita membincangkan, nak memulakan minat kita, kaedah kita, pembiasaan kita untuk kita membaca Al-Quran dengan bertaranum dengan cara kita menyusun, menggayakan tangga-tangga suara pada bacaan kita. Baik. Jadi sebagai penutupnya saya akan mengulang balik semula Al-Fatihah tadi. Jadi tuan-tuan boleh, adik-adik boleh ikut dengan saya bacaan kita. Kita nak menyusun tangga, kita nak lonjakkan suara kita, tarik nafas, lepaskan suara dengan bertenaga, dan kita nak cuba susun bacaan kita supaya ada naik turun, dan dengan pada kali ini ialah dengan mengalunkan bacaan Al-Quran dengan lagu Hijaz Murattal, lagu Hijaz Murattal. Baik. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Macam tu. Baik. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini bagi kelas Taranum ataupun perkongsian Taranum kelas Al-Quran Tamalawati Ustaz Fazli. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah saya rasa insya-Allah boleh adik-adik anak-anak murid Ustaz Fazli boleh boleh mengikutinya. Jadi teruskan dengan latihan dan pembiasaan. Ingat kini ialah menggayakan, membentuk, menyusun tangga-tangga suara. Tarik nafas, lontarkan suara dengan tenaga, dan kita nak ulah bacaan kita tu supaya ada naik turun. Baik. Okey, sekali itu saja insya-Allah kesan kali ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik pada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi boleh kongsikan dengan
semualah, dengan semua anak murid ataupun apa ni pelajar-pelajar Ustaz Fazli, sama ada yang anak-anak ataupun yang pakcik-pakcik, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, boleh sama kita ambil manfaat dan juga kita menggayakan. Mudah-mudahan Allah hadirkan lebih cinta kita kepada Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, insya-Allah. Baik. Jadi itu saja, insya-Allah. Jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.